وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته مستنى بسنته ومن جاهد بجهاد إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita buka majlis ilmu pada malam ini dengan kitab, mudah-mudahan kita akan terus mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semati pengurusi Tuan Kuasa Surau tuan-tuan imam, semuanya kepada sekalian jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT pada malam berbahagia ini. Allah Taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama solat maghrib berjemaah. Dan seterusnya kita meneruskan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya Ma'zai Habatin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin. Pada malam ini insya-Allah saya menggantikan Ustaz Ridwan Rahmat yang beliau tidak dapat hadir kerana ada tetamu rumah beliau. Maklumlah kita Syawal ini ramai orang akan berkunjung ke rumah kita ini untuk sama-sama merapatkan ukhuwah Islamiah dan silaturahim di antara kita. Jadi kebetulan saya di sini dan minta saya menggantikan beliau untuk memenuhi waktu kita ini daripada terbiar begitu saja. Kita kisilah dengan tazkirah, nasihat, menasihati di antara sesama kita atas dasar yang Allah nyatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling ingat mengerti dalam benda kebenaran dan saling ingat mengingat dalam benda yang dalam kesabaran. Itu yang diperintahkan oleh Allah sesama kita ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini banyak dinyatakan bahawa betapa dalil ini menunjukkan bahawa kita perlu berada dalam satu jamaah yang dinamakan kuntum khaira ummah. Ummah ni disebut dalam satu kumpulan yang ramai. Jadi perlunya kamu adalah sebaik-baik ummah. Jadi ummah ni satu benda yang ramai. Jadi ini yang dikatakan bahawa mesti ada satu jamaah untuk mengajak manusia kepada kebenaran, kepada agama Allah dan juga mencegah manusia daripada kemungkaran dan maksiat. Satu lagi ayat mengatakan wal takum minkum ummah, ummah juga yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Naklah kamu ada satu ummah, satu jemaah yang yang mengajak manusia kepada kebenaran, kepada agama Allah, kepada Islam dan juga mencegah manusia kepada kemungkaran, maksiat. Banyak ayat-ayat di sini menyuruh kita ini. Dua ayat ini dia berkembar. Bila sebut ajak kepada ma'ruf, mesti cegah pada mungkar. Dia tak boleh kita ni ngajak ma'ruf aja, mungkar lantaklah nak dia apa, dia tak betul. Ataupun kita nak cegah orang mungkar saja, lantaklah orang nak ibadah pun tak betul. Dia mesti dua-dua ni mesti selari. Ajak orang kebaikan, mesti cegah mungkar, baru betul. Tapi kalau ambil satu aja, tak betul. Ajak orang baik je, ajak orang semayang aja, ajak orang masjid je. Apa nak jadi lantaklah. Orang nak murtad ke, orang nak minum arak ke, berjudi ke, lantaklah. Itu tak betul, ajaran sesat. Ya Allah kata sebut al-amru bil ma'ruf mesti diiringi wan nahyu 'anil munkar. Dia mesti selari dua-dua ni. Balik mana sifat jemaah ini mestilah mengajak manusia kepada agama Allah, kepada Islam dan juga mestilah mencegah mungkar. Ini sifat dia. Dia tak boleh
ajak satu je, meninggalkan mungkar, ataupun cegah mungkar, meninggalkan ajak kepada Islam. Dia tak boleh, mesti dua-dua. Itu sifat jemaah. Karena untuk melaksanakan Islam ini, dia mesti secara kolektif jemaah. Kalau Nabi lah tak perlu jemaah ini menegakkan Islam ni, Nabi dia boleh seorang-seorang aja. Tak payahlah dia bina ajak sahabat dan diutuskan nakib-nakib sahabat, diutuskan di sana sini untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Nabi cukup seorang, doa dia makbul. Nabi boleh cakap aja, sebut je siapa pun sebut. Ya Allah, hancurkan dia, hancur. Ya Allah, tumpahkan dia, tumpah. Ya Allah, mangkahkan dia, mangkah. Tu dia. Doa dia makbul. Tapi dia tidak boleh, kerana sunatullah, ketetapan Allah untuk menegakkan Islam ini mesti secara kolektif, berjemaah. Itu yang Nabi membina, mengajak sahabat dan juga diutuskan sahabat-sahabat untuk mengembangkan Islam. Kerana sifat untuk menegakkan Islam ini mesti secara berjemaah, bukan boleh lone ranger, bukan secara individu. Mesti secara berjemaah. Itu mesti al-jemaah. Itu sebab Nabi menyatakan hadis pula, Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La tazalu, taklah mana Nabi kata tidak akan putus-putus, akan sentiasa ada, kata Nabi, ta'ifah. Ta'ifah ni kumpulan jugalah, dia bukan seorang. Ta'ifah, kumpulan jemaah, kata Nabi, akan ada sentiasa sampai kiamat, kata Nabi. Akan ada, sifatnya apa? Zahirina 'alal haqq, yang akan menegakkannya hak, menegakkan kebenaran, menegakkan Islam. La yadurru man khalafahum, dan dia tidak peduli siapa-siapa yang cuba menghalang mereka. Ini sifat dia. Sebab nak menegakkan hak mesti ada halangan dia, mesti ada cubaan dia. Dia tak peduli besar mana pun halangan, besar mana pun orang nak menghalang dia, dia tak peduli. Yang penting dia nak menegakkan hak. Akan ada sampai bila-bila, sampai kiamat akan ada satu jemaah ini, kata Nabi, yang akan menegakkan Islam. Di mana-mana pun kita tengok ada hari ini jemaah yang nak menegakkan Islam. Dan itu sebab risikonya, mehnah tribulasi yang perlu dihadapi, ini dia. Kena tangkap, kena pulau, kena usir, kena penjara. Akhir sekali, kalau ini pun tak boleh nak menyekat mereka, bunuh. Dia akan bunuh. Sampai begitu sekali yang akan dilakukan oleh mereka kepada orang yang cuba nak menegakkan Islam ini. Ini sejarahnya telah di dalam Al-Quran pun, dan sejarah dalam sirah pun kita tengok bagaimana orang menegakkan Islam. Inilah cabaran yang perlu dihadapi. Tuan-tuan dan puan, dalam menegakkan Islam ni kita perlu kesabaran. Dia tak boleh gopoh. Nabi Nuh ada kata 950 tahun, ada kata 850 tahun menyeru manusia. Nabi yang Islam hanya berapa puluh orang aja. Adakah dia gagal? Kita berapa tahun saja. Umur kita pun 80 pun tak ada lagi kan. Dah kita nak cepat negakkan Islam ni pasal apa? Ini yang Allah kata dalam Quran, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udan 'alaihim asy-syuqqah." Lau kana aradan qariban, sekiranya Allah kata matlamat kamu ni singkat. Matlamat Islam tu singkat, 2-3 tahunnya boleh pentasab. Kalau lah matlamat kamu ni singkat, wasafaran qad, perjalanannya juga singkat, pendek perjalanannya, lattaba'u, mereka akan ikut kamu Muhammad. Kalau matlamat kamu ni pendek, perjalanan kamu ni singkat, lattaba'u, mereka akan ikut kamu. Tetapi tak nak ikut kamu bersama. Walakin ba'udat, kata, tetapi perjalanan untuk negara Islam ni ba'udat, jauh. Kata Allah, jauh, panjang perjalanannya, bukan singkat. Udahlah panjang, kata Allah, alaihimus syuqqah. Di perjalanan yang jauh itu bermacam-macam duri dan onak, mehnah tribulasi yang perlu kita hadapi. Udahlah jauh, di panjang perjalanan itu ada mehnah tribulasi, ujian yang perlu kita hadapi. Jadi yang terlalu gopoh. Tak diajar oleh Islam, kita terlalu gopoh. Dan ingat, bila kita mati besok, Allah tak tanya, kamu menang ke kalah? Kamu dapat tugas Islam ke tidak? Dia tak tanya. Yang dia tanya, kamu berjuang ke tidak? Kamu buat kerja
ke tidak? Itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Bukan ditanya kamu menang atau kalah. Kalau menang kalah, Nabi-Nabi pun kalah. Tak tanya pun. Dia tanya, kamu berjuang ke tidak? Kamu berjihad ke tidak? Kamu berkorban ke tidak? Itu yang ditanya oleh Allah nanti. Jadi ini, kita kena ingat bahawa untuk menegakkan Islam ni secara berjemaah dan juga mesti melalui duri dan onak, dan juga perjalanannya terlalu jauh. Jangan terlalu kopoh kita ni nak mencapai kemenangan. Dan bila kita duduk dalam jemaah ini, mesti ada jemaah ini, mesti ada pemimpin. Bila ada pemimpin, ada pengikut. Bila ada pengikut, pengikut pula mesti dengar dan taat kepada pemimpin. Tidak ada satu jemaah yang tidak ada pemimpin. Bila tak ada pemimpin, tidak ada pengikut. Tak ada pengikut, tidak akan ada jemaah kecuali dengan pemimpin. Tak pemimpin, tidak ada jemaah. Dan tidak ada pengikut, tidak ada pemimpin, tidak ada jemaah. Dan tidak ada ketaatannya kepada pemimpin, tidak akan ada jemaah Islam. Itu syarat yang perlu kita lalui sebagai seorang yang menokong sebuah gerakan Islam, jemaah Islam. Ini yang perlu kita, setiap organisasi pun dia mesti ada dia punya syarat, dia punya peraturan dia. Maka itu sebab dalam jemaah Islam pun ada peraturan dia yang tak boleh ikut suka kita. Apalagi ini adalah jemaah Islam, jemaah Islam yang tugasnya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah bahawa benda ini mesti berlandaskan kepada Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh kita mencipta sendiri undang-undang ini. Mestilah mengikut jalur dan juga laluan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil jalan yang lain daripada itu yang kita akan menunggu kegagalan demi kegagalan. Saya tarik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk renungan kita bersama. Nabi mengatakan, amarakum bil khamsin wallahu amarani bihinna. Nabi kata, aku perintah kamu dengan 5 perkara ini. Kata Nabi, sebab Allah perintahkan aku dengan 5 perkara ini, kata Nabi. Sebab Allah perintah aku dengan 5 perkara ini. Aku perintah kamu dengan 5 perkara ini sebab Allah perintah aku dengan 5 perkara ini, kata Nabi. Apa dia kata Nabi? Pertama Nabi kata bil jamaah. Nabi kata kamu mesti duduk dalam jemaah. Tak boleh duduk seorang-seorang. Talzamu jama'atan muslimin wa imamahum. Nabi kata naklah kamu melazimkan di dalam jemaah Islam dan pemimpin Islam. Jemaah mana? Jemaah Islam. Talzamu jama'atan muslimin, jemaah Islam. Itu yang kena pilih. Dan pemimpin Islam. Banyaklah hadis-hadis yang mewajibkan kita ni untuk bersama dengan jemaah. Tak boleh duduk seorang-seorang. Ada orang bagi alasan pula, dia kata bagi borang. Zaman Nabi kan ada borang-borang, dia kata. Teman sokong belakang-belakang aja katanya. Nak main belakang saja. Zaman sekarang mesti ada proof, tahu, ada bukti. Mana boleh? Kalau kita pergi Amerika lah, pergi Amerika, orang mereka tanya kita, where you come from? Dia kata, mu mari mana? Mereka tanya, I came from Malaysia. Malaysia, mana bukti? Tunjuk pasport. Correct, you are from Malaysia. Pasport, bukti ada. Kamu datang pada Malaysia. Kalau saya mungkin tak percaya lah. Where you come from? Malaysia. Impossible, dia kata. Oh no, I'm from Malaysia. This is my proof. Tunjuk pasport saya. Malaysia. Nationality Malaysia. Pasport Malaysia. Oh yes, but impossible, dia kata. I think you from Kandahar, Afghanistan, dia kata. Namun nak kata apa pun, mu punya pasal, tapi aku Malaysia. Ni bukti aku. Ada bukti aku Malaysia. Aku bukan orang Afghanistan, bukan Pakistan. I'm from Malaysia. Ni, aku punya bukti, pasport. Jadi kita pun besok, mana bukti kita duduk jemaah Islam? Mana bukti? Allah tanya besok di akhirat, wahai Nur Azli, kamu dulu di dunia berjuang Islam tidak? Ya.
Apa bukti kamu? Nombor Ali saya 301 402. Lulus masuk syurga, dia kata. Kalau kita tak ada bukti, hei, kamu dulu berjuang Islam ke tak? Ya. Mana bukti? Sokong-sokong belakangnya, masuk neraka, dia kata. Mana boleh sokong kamu? Mesti ada bukti. Ini zaman sekarang. Apa bukti? Saya ingat nombor Ali pun, saya ingat 301 402. Dia nombor Ali saya. Lulus masuk syurga, kata Allah. Mudah-mudahan lah. Yang kita ni, mana bukti? Sama berjuang Islam, mana bukti? Teman belakang-belakang je. Masuk neraka main belakang-belakang lah, tak ada. Mu tak ada bukti kamu berjuang Islam. Tak boleh, mesti ada bukti. Ada bukti lah. Mana kamu berjuang Islam? Mana bukti kamu? Ni dia. Ni orang sekarang kata, zaman Nabi dulu kan isi borang, katanya. Aku tak isi borang lah. Jangan. Memang sekarang mesti ada bukti menunjukkan bahawa kita bersama punya Islam. Nak isi borang pun takut, pasal apa? Isi borang pun takut. Nak berjuang Islam macam mana kalau isi borang pun takut? Ini bukan isi borang berjudi. Ini bukan isi borang apa nilai lawan Islam. Borang untuk menegakkan Islam. Apa yang kita takut? Inilah isi borang pun takut. Dah bagi beritahu dah borang tu. Habis. Bila nak isi? Nanti dulu. Dah beritahu pun nanti dulu. Apa barang mana ini pun takut. Nak isi borang pun takut. Ini bukti kita menyokong dan juga bersama dengan Islam. Ini ada bukti kita. Itu sama Islam. Nabi kata pertama nak dua jemaah Islam. Bersama jemaah. Sebab apa? Sebab Allah perintah aku sama jemaah. Jadi aku perintah kamu juga sama jemaah, kata Nabi. Satu, udah duduk dalam jemaah, kata Nabi, wasam'i. Keduanya, udah duduk jemaah, kata Nabi, naklah kamu mendengar cakap pemimpin kamu. Dengar, patuh. Ini udah duduk jemaah, tak dengar cakap pemimpin. Ini kita dah merongkaikan kepada kita punya. Boleh kalau tak dengar cakap pemimpin ini, kita petikai cakap pemimpin ini, mana ini adalah merongkaikan kita punya bai'ah. Bila kata tangan orang itu, kita berbai'ah untuk walak kepada pemimpin kita. Atau dalam walak ini, dia bukan walak-walak saja. Walak ni, dia terkandung dalam 3 rukun ni. Ada 3 rukun walak. Ada 3 usul dalam walak ini. Baru dia kata kita walak. Yang pertama walak ni dia kata, bahawa kita kena al-hub, dia kata. Kita mesti kasih dan sayang pemimpin kita. Itu baru walak namanya. Bagaimana orang-orang musuh-musuh Islam dulu, Rom dan Parsi, mereka cakap, dia kata, aku tak pernah jumpa bagaimana kasihnya orang-orang Islam tu kepada Nabi. Aku tak pernah jumpa. Aku ramai juga, dia kata, berkawan dengan orang, tetapi aku tak jumpa bagaimana sahabat-sahabat begitu kasihnya mereka kepada Nabi SAW. Dengan orang aku tak pernah jumpa kasihnya mereka. Jadi sebagai pemimpin kita, kita mesti kasih dan sayang kepada dia. Kalau kita tak kasih kepada pemimpin kita, kita tidak walak. Bila tidak walak, berdosa kita. Sebab kita sudah berikrar, sudah berbai'ah, tanda tangan berbai'ah untuk walak pada pemimpin. Berdosa kalau kita tak kasih kepada pemimpin. Yang kedua, dia kata usul walak ini, dia kata mestilah, dia kata an-nasr. Kita mesti membantu pemimpin kita. Bantu dia. Kalau kita kasih dan sayang pemimpin tapi tak bantu dia, kita tidak walak. Bila tak walak, berdosa. Sebab kita berbai'ah untuk walak pada pemimpin. Tak bantu dia. Pemimpin kata begini, kita kata begini. Tak bantu dia. Sebagai orang di bawah ni, kita mesti walak. Betul tak betul ke, suka tak suka pemimpin cakap, mesti walak. Dia pemimpin kita. Selagi pemimpin tidak menyuruh kita, kenyataannya bercanggah dengan syarak. Selagi bertepatan dengan syarak Quran dan hadis, wajib dengar dan taat kata pemimpin. Walaupun kita tak suka, walaupun tak faham, walaupun kita tak setuju, pemimpin cakap, mesti walak. Tak walak. Ni kasih tapi tak bantu. Bila presiden, apabila kata pemimpin cakap, itu peribadi. Pula. Mana walak kamu? Mana walak kamu? Bila tak walak, bila kamu tak tolong dia, kamu
kamu tidak walak. Tidak walak, kamu berdosa. Sebab kamu sudah berbai'ah untuk walak kepada dia. Kita orang bawah ni dengar je lah. Bila kita yakin ni pemimpin kita. Pemimpin cakap itu bukan dengan nafsu, dengan dalil, dengan nas. Tabah suruh ulama pula cakap, ulama-ulama ni terpilih yang boleh buka kitab. Kita siapa? Tak setuju kita siapa? Kalau mereka bagi putusan dengan nas Quran hadis yang kita tak setuju, apa dalil kita? Apa nas kita? Apa nas kita? Itu sebab wala. Itu sebab Hasan al-Banna Asy-Syahid dia kata mana-mana gerakan Islam, jemaah Islam yang terlibat dengan politik mesti tanam wala yang begitu tinggi kepada ahli-ahli dia. Sebab pemimpin terlibat dengan politik dia nampak apa yang kita tak nampak. Pemimpin macam orang duduk atas pokok, kita duduk bawah pokok. Dia duduk atas pokok nampak semua. Apa yang berlaku ni kita bawah pokok tak nampak. Bila kita degil, itu masalahnya. Dia nampak, duduk atas pokok nampak semua. Naik cepat. Remote dah datang. Mana dia remote? Bercakap mana je, ngak kepala dia putus. Yang tu lah ni. Tu ibaratnya. Dia nampak duduk di atas, kita duduk di bawah. Apa yang kita nampak? Wala. Tolong. Pemimpin kita kasih, tolong dia. Cari sudut, kita tolong dia. Pemimpin kita. Ini dah tutuh pula pemimpin. Tutuh. Kacau. Dah kamu tak setuju pemimpin. Dah kamu tak setuju dia. Kamu duduk buat apa? Keluar lah. Pergi keluar. Apa guna kamu duduk kalau kamu tak sikah pada pemimpin? Keluar. Duduk situ lagi buat apa? Keluar. Cari pemimpin yang kamu boleh walak. Cari pemimpin yang kamu boleh yakini. Keluar. Duduk situ buat apa? Yang ketiga, al-ikram dia kata. Kita dalam walak ni hukum dia mesti memuliakan pemimpin. Walaupun dia sekelas dengan kita. Walaupun dia sebaya dengan kita. Walaupun dia sekampung dengan kita. Atas dasar dia telah menjadi pemimpin yang telah dipilih, maka kena memuliakan dia. Jangan pelakar dia. Dia sekampung aku. Dia sekelas aku dulu. Jangan. Atas dasar dia pemimpin yang telah ditakdirkan oleh Allah sebagai pemimpin, kita kena memuliakan dia sebagai seorang pemimpin. Jangan pelekeh dia. Ini kadang-kadang kita ni, ketua jemaah kita cakap lain, kita walak dengan orang yang bukan tak ada kemena dengan jemaah. Ini membatalkan. Kalau ada situ perkara membatalkan wuduk, membatalkan sembahyang, membatalkan akidah, membatalkan syahadah, di sana ada membatalkan pahala jemaah, membatalkan pahala gerakan Islam kita. Pahala tak ada apa, kita berjuang macam mana tak ada pahala, terbatal. Kamu boleh dengar cakap orang yang luar pada kumpulan kamu, yang jemaah kamu ni. Dah kamu dengar dia, keluarlah. Pergilah masuk dia, pergilah ikut kumpulan dia. Yang kamu duduk sini pasal apa? Pergi keluar. Dah kamu tak yakin. Kamu yakin dengan dia, ikut dia lah. Bila jilat punggung dia. Apa kamu duduk sini lagi? Ni dia adab, dia disiplin berjamaah. Kalau tuan-tuan sebagai ketua lah, tuan-tuan. Sebagai ketua lah, tuan-tuan sebagai ketua. Tuan-tuan ketua, tiba-tiba dalam satu mesyuarat, misalnya, ketua tuan-tuan, orang yang, timbalan tuan-tuan ke, ahli-ahli tuan-tuan, sini pun ada kumpulan lain tu bercakap, ahli kumpulan tuan-tuan tak sokong tuan-tuan, sokong orang lain. Apa perasaan tuan-tuan? Apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan sebagai ketua, dia berlantik ketua. Tetapi, dia pun tak dengar cakap tuan-tuan. Dengarnya ketua kumpulan lain. Apa perasaan tuan-tuan? Tak tahulah hati tuan-tuan mati pula. Hati mati lah, tak lah. Tuan-tuan tak rasa apa. Tuan-tuan ni perasaan ni. Hati. Selagi apa yang dikata pemimpin tidak bercakap dengan syarak, walaupun kata kita tak punya hati. Tapi dia ada dalil, ada nas. Yang kita ni, apa nas kita? Apa dalil kita? Tu dia.
Tu Nabi kata, duduk dalam jemaah. Ya, kalau Nabi kata duduk jemaah, kena dengar cakap pemimpin kita. Kena dengar. Yang ketiga kata Nabi, wa ta'ati, kena taat pada pemimpin. Sama oleh taat. Jangan bangkang. Bagaimana taatnya mereka kepada Nabi SAW. Sahabat, itu sebab ini di antara hikmah berjemaah. Itu sebab Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah. Nabilah jadi imam. Tiap-tiap waktu Nabilah mengimamkan umat dia. Di zaman sahabat, dia lah jadi imam. Tiap waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia lah jadi imam. Sehinggalah Nabi gering, Nabi sakit, suruh Abu Bakar menggantikan dia sebagai imam. Kalau tidak, Nabi lah jadi imam. Itulah kesan tuan-tuan solat jemaah ni. Bagaimana patuhnya mereka pada Nabi dalam semayang. Sebagai imam, selagi Nabi tak rukuk, dia pun tak rukuk. Nabi rukuk baru rukuk. Nabi iktidal baru iktidal. Nabi sujud baru sujud. Nabi salam baru salam. Betapa taatnya mereka kepada pemimpin imam dalam semayang, terbawa taat kepada imam di luar semayang. Mereka tidak akan mendahului imam dalam semayang. Begitulah di luar semayang pun mereka tidak mendahului imam. Itu di antara kesan semayang, taat kita pada imam. Begitulah kita taat kepada pemimpin di luar semayang. Itu yang kita hendak pemimpin itu jadi imam. Logik ke kita? Dalam semayang imam orang lain. Di luar sembahyang, imam orang lain. Dalam sembahyang, katakanlah ketua lah. Kata Perdana Menteri lah, Perdana Menteri. Dalam sembahyang, suruh orang lain jadi imam, dia duduk belakang. Lepas sembahyang sekarang, imam ikut dia pula. Dia pula jadi ketua. Patut dia lah imam. Kalau soal agama imam, di luar pun dia lah. Barulah orang taat dalam sembahyang tu. Semayang tu taat pada pemimpin, di luar pun dia taat. Ketaatan itu dibawa. Itu konsep berjemaah. Dalam semayang pun cukuplah bagaimana taat kita pada pemimpin. Diajar, diasuh kita berjemaah ni untuk taat kepada pemimpin, imam. Usahakan kita nak mendahului imam tu batal. Batal pada jemaah kita ni. Batal solat kita, nak menyamai imam pun tak boleh. Betul tak betul? Kita sujud tu sama dengan imam. Imam letak, kita pun letak. Batal sembahyang kita. Apatah lagi nak mendahului imam. Batal. Tu dia. Ada dia punya syarat-syarat dia. Ada dia punya peraturan dia. Ni dia. Dalam sembahyang, kamu nak sujud lama, sujudlah. Sujudlah lama mana pun. Tetapi jangan mendahului imam. Lalu imam, batal. Usahakan nak dahulu imam. Sama dengan imam, perbuatan pun batal. Itu syarat dia. Dalam sembahyang, nak tegur imam pun ada syarat dia. Tegur imam. Dalam sembahyang pun wajib tegur imam kalau silap. Ada syarat dia. Tegur imam. Kalau lelaki, subhanallah. Ada adab dia, peraturan dia. Kalau perempuan, tangan. Bukan boleh-boleh nak tegur imam kau suka je. Dia ada saluran dia. Dalam semayang pun dia ajar. Sebab kesan semayang itu dibawa keluar. Itu dia. Jadi kita jangan terpengaruh lah. Ini dah, kita kan terpengaruh. Takkan orang sebelah kita kentut, kita terbatal pula semayang kita. Satu soh dengan kita, dia terkentut. Dia membatalkan semayang dia. Takkan kita terbatal semayang kita? Kamulah. Kamu yang terbatal, aku tidak. Aku tetap istiqamah, taat pada imam aku. Yang kamu dah terkentut, terkentutlah. Kamu dah membatalkan solat kamu dalam jemaah ini. Jadi, dia tidak beri kesan kepada kami. Kami tetap dengan jemaah ini, dengan pemimpin imam kami. Kamu nak pergilah. Untuk kamu lah. Kamu dah terkentut, kamu dah batal. Kamu pasal dah. Apa kait dengan kami? Tak ada kena dengan kami. Kamu dah terbatal. Kami tak ada. Kami tetap meneruskan sembahyang kami. Tetap dengan imam kami. Kamu dah pasal. Itu syaratnya. Nanti kena taat. Kalau pemimpin.
Nabi kata ni dia, Nabi kata duduk jamaah, Nabi kata kena dengar dan taat pada pemimpin. Ketiga. Yang keempat kata Nabi, Allah perintah pada aku, itu aku perintah kamu, kata Nabi. Wal hijrati, kata Nabi. Naklah kamu berhijrah. Sampai waktu kita kena hijrah, tuan-tuan. Ni belum tentu lagi kita duduk di sini ni. Kita tak tahu. Fi ai ardin tamut, bumi mana kita mati tak tahu. Bila Allah perintah kita, Nabi kata bila perintah hijrah, kita hijrah lah. Tak tentu kita ni. Bila sampai perintah kita hijrah, kita hijrah lah. Sebab Allah perintah aku begitu. Allah kata perintah hijrah ke Madinah, aku hijrah. Jadi kita pun kalau perintah berhijrah, kita berhijrah lah. Bukan tentunya kita kena duduk sini selama-lamanya. Maka katanya kita tentu mati sini, tak tentu. Siapa sangka orang boleh mati di Ukraine? Dia pun tak sangka, dia dah duduk lama Belanda, baru nak balik, nak hijrah ke Malaysia balik. Mati di Ukraine. Siapa sangka? Dia pun tak sangka. Keluarga dia pun tak sangka, mati di Ukraine. MS-370 pun tak tahu. Mati kejap, tak tahu. Itu semua kita tahu Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Jadi waktu hijrah. Yang keempat kata Nabi, ialah wal jihad fi sabilillah. Kena berjihad pada jalan Allah. Yang kelima, Nabi kata kena berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Jadi jihad. Allah perintah aku, kena aku berjihad. Kita berjihad lah. Sama ada jihad dengan harta atau jihad dengan jiwa kita. Kena berjihad. Tengok suasana yang ada. Kita memanglah hari ini kalau di Gaza mereka berjihad dengan jiwa mereka. Kita hari ini nak berjihad dengan jiwa tak boleh. Apa kita jihad? Dengan harta kita. Sampai Rasulullah SAW mengata bila kita nak pergi jauh tak boleh. Bila kita bagi dengan harta kita, mana sudah jadi satu kewajipan, kefarduan, bukan sunat lagi. Duit yang kita bagi untuk membantu umat Islam di Gaza itu bukan lagi sunat, wajib. Kerana itu yang boleh untuk kita lakukan. Nak pergi tak boleh. Jadi wajib kita bagi. Sumbangan kita tu wajib. Kata Sokodawi bagi. Kerana itu saja yang boleh kita bagi untuk membantu mereka. Wajib. Cukup 5 perkara. Tapi hadis ini tak habis lagi. Nabi bersabda lagi dengan hadis ini. Alah, kata Nabi. Ketahuilah oleh kamu, kata Nabi. Man farraqal jama'ati qida shibrin faqad khala'a rib'atil Islam min unuqihi. Ketahui oleh kamu, kata Nabi, dah Nabi cakap, Allah, aku perintah kamu 5 perkara ini. Kerana Allah perintah kamu perkara ini, Nabi sambung lagi. Alah, ketahuilah oleh kamu, kata Nabi, barang siapa yang memisahkan diri dia daripada jemaah ini, qada sejengkal, qida shibrin, kata sejengkal dia, kamu pisahkan diri kamu daripada jemaah Islam ini, kata Nabi, maka telah terrongkai, tercabut ikatan Islam daripada diri kamu, tengkuk kamu. Terrongkai, tercabut. Bila tercabut ni, tak ada Islam lah dah. Tak ada Islam, kafir. Hai takut nak baca hadis ni. Nabi kata sejengkal dia kamu pisahkan diri pada jemaah ini, sejengkal aja kata Nabi, kamu pisahkan, tercabut. Tercabut Islam daripada batang tubuh kamu. Bila Islam tercabut, kafir. Kafir. Oh, tepat sikit. Dah Islam tercabut, apa lagi? Faqad khala, tercabut. Sejengkal dia kamu pisah. Tu sahabat saya cukup marah kalau kata, keluar-keluarlah. Jangan main masalah keluar-keluar. Keluar ni kafir, tercabut ikatan Islam daripada tengkuk. Tubuh badan kamu tercabut Islam. Tak ada Islam lagi dah. Tak ada Islam, kafir lah. Sahabat pun bimbang dengan hadis ni, kata, qalu wa in shalla wa in shoma. Sahabat kata, walaupun dia rajin semayang, walaupun dia rajin puasa ya Rasulullah, sahabat bimbang. Kata Nabi, tercabut. Bercabut kafir. Orang ni, sahabat takut. Walaupun dia banyak semayang, walaupun dia banyak puasa, iya, kata Nabi. Kata Nabi. Wa in soma, wa in salah, wa in azama anu muslim. Iya, kata Nabi, walaupun dia rajin semayang, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia dabik dada, dia Islam, kafir. Kalau siapa memisahkan diri daripada Islam.
Ingat tuan-tuan, dah masuk jemaah Islam ni, jangan pada pandai pula nak memisahkan diri pada Islam. Ambillah tindakan dengan saya. Saya bertanggungjawab. Terongkai. Memisahkan. Bila jemaah tetapkan begini, kamu telah memisahkan diri kamu. Faqad khala, terongkai ikatan Islam. Tercabut Islam pada tubuhnya. Yang dulunya Islam, tercabut. Kafir. Biar tercabut Islam pada batang tubuh. Jangan main-main. Kita mudah cakap, keluar-keluar lah. Pecat-pecat lah. Jangan main-main tuan-tuan. Ini Nabi kata ni. Ini hadis sahih. Bukan dia dhaif ni. Tu sahabat kata, walaupun rajin sembahyang. Tengok dia rajin sembahyang. Dia tak tinggal bangun malam. Pernah kena penjara apa semua. Jangan. Faqad khala'a, akan terongkai, tercabut Islam daripada batang tubuhnya. Bukan main-main. Dia tak kira. Sikit je silap, habis. Sejengkal aja. Sejengkal Nabi kata, sejengkal kamu pisahkan diri pada jemaah, sejengkal aja akan tercabut daripada batang tubuh kamu. Ni kita kena fahamlah. Ni sebab kita bila masuk jemaah ni bukan masuk saja. Mesti ada tanggungjawab kita. Apa peranan kita? Aku dah isi borang dah, sudahlah. Apa dia tanggungjawab kita? Apa peranan kita? Macam sahabat kata bila masuk Islam, lagi apa yang aku boleh buat Rasulullah? Semua apa dia aku buat? Apa yang perlu aku buat? Tanya. Sebagai Islam, apa yang perlu aku buat? Cuba masuk Islam, apa yang perlu aku buat? Apa dia yang sebagai ahli aku kena buat? Apa patah larangnya yang tak boleh aku buat? Macam sahabat kan, zaman Nabi itu masuk Islam. Masuk Islam tapi dia tu berzina. Kata buat zina, aku tak boleh tinggal. Aku nak berzina juga, kata. Nabi kata, okey. Kalau orang berzina dengan adik kamu, kakak kamu, mak kamu, kau marah tak? Marah. Kau marah pula yang kau berzina orang lain tu, tak marah pula. Nabi kata, kamu nak berzina tak tinggal. Kalau orang berzina dengan bini kamu, kau marah tak? Marah. Zina dengan mak kamu, marah. Marah. Zina dengan kakak kamu, adik kamu, marah. Marah. Yang kamu zina dengan orang lain tu, ingat orang tak marah. Tan kamu boleh. Kau buat orang boleh. Bila orang buat, kamu tak boleh. Jadi mesti ada. Itu kita kena faham. Dalam konsep berjemaah ini di antara syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Dia misalnya kita masuk pejabat pun dia ada peraturan-peraturannya yang perlu kita patuhi. Kalau kamu tak betul, kamu diberhentikan atau kamu keluar kalau kamu tak suka. Kamu tengok bos kamu ni garang ke, bos kamu ni kamu tak suka, keluarlah, berhenti, resign. Begitu juga dengan jemaah, kamu tak suka, keluar. Kenapa nak buat? Masalah pula. Ini yang dikatakan bahawa ini yang dikatakan imam pun tadi baca surah Munafiqun. Surah Munafik. Imam macam tahu je munafik banyak sekarang ni, nak baca surah Munafik sekarang. Patut kena baca tafsir munafik tu imam. Yang tahu sikit munafik. Kok kita munafik juga. Jangan tau kita bimbang tau. Zaman Nabi dulu tu sebab zaman Madinah, marhalah Madaniyah. Kita ni suara marhalah Madaniyah, zaman menang ni tuan-tuan. Zaman Nabi, Madinah dah keluar munafik seorang-seorang. Sebab zaman kemenangan, baru tahu munafik. Zaman Mekah tak ada lagi. Tak nampak lagi, tak terzahir munafik ni. Zaman Madinah, zaman menang tu, baru keluar munafik seorang-seorang zaman Nabi. Kita sekarang pun berada marhalah Madaniyah. Itu sebab keluar munafik seorang-seorang. Zaman Nabi. Yang tahu munafik zaman Nabi ni, Huzaifah. Nabi kata, Huzaifah, kamu jangan pecah rahsia. Hanya kepada kamu saja yang aku kabarkan, katanya, siapa dia munafik di zaman kita ni. Dia beritahu seorang. Inilah munafik zaman kita. Kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tak Nabi beritahu, sahabat paling rapat. Cuma dia beritahu pada Huzaifah. Huzaifah, inilah senang munafik. Kamu simpan. Jangan beritahu ke orang lain siapa dia munafik zaman kita ni. Zaman Nabi, tuan-tuan, perang dengan Nabi, semayang belakang Nabi, peluk Nabi, munafik. Abu
Apa nak heran zaman sekarang? Munafik banyak sekarang, apa nak heran? Zaman Nabi, semayang belakang Nabi, perang sama Nabi, peluk Nabi. Itu pun munafik. Apa nak heran zaman sekarang? Banyak munafik, apa nak heran? Zaman Nabi pun ada munafik. Zaman ini, apatah lagi? Apa nak heran? Bagi tahu. Sehingga sahabat-sahabat, sehingga Sayyidina Umar tu, yang dijanji masuk syurga oleh Nabi, takut-takut dia pun berasa kot-kot ada senarai nama dia. Jumpa Huzaifah, nama teman ada ke senarai katanya. Punya takut, punya dia berasa kot-kot dia ada. Sayyidina Umar yang taat pada Nabi itu pun tanya kot-kot termasuk senarai nama dia. Kita tak tahulah. Takkan kita pun bangga kita bukan munafik. Zaman Umar pun tanya kok masuk dah, tak ada. Sahabat dulu bila ada kematian tengok Abu Huzaifah. Lepas pergi tak bila ada orang mati tu? Ziarah ke tidak? Semayang ke tidak? Bila Abu Huzaifah pergi, dia mau pergi. Confirm yang mati tetap munafik. Tapi bila ada orang mati, Huzaifah tak pergi, confirm yang mampu itu munafik. Dia tak pergi. Sahabat tak pergilah. Oh, sebab dia tahu. Sebenarnya munafik itu dia yang tahu, orang lain tak tahu. Mereka akan tengok Abu Huzaifah. Pergi tak pergi. Bila Huzaifah pergi. Dia tak munafik. Bila Huzaifah tak pergi, confirm munafik. Dia tak pergi. Munafik. Kita dah beritahu kan munafik. Dalam hadis tu kata ada 3 ada 4 ciri munafik. Ayatul munafiqi thalathun. Kata Nabi, ciri-ciri munafik ni ada 3 kata Nabi. Idza haddatha kadzaba. Bila bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji dia mungkin janji. Wa idza tumina khana. Bila dia bagi amanah dia khianat. Satu hadis kata wa idza khasama fajara. Bila berkelahi bila berbalah berkelahi, bertumbuk. Cepat. Sahabat tanya pada Nabi, apakah orang tu perlu ada 4 ciri itu atau 3 tu baru munafik? Dia ada 3 ciri ni. Cakap bohong, bila amanah khianat, bila dia amanah bila dibagi berjanji di muka, dia amanahkan dia khianat. Apakah perlu 3-3 ada baru munafik? Tak, kata Nabi. Tak perlu ada 3. Ada salah satu daripada dia munafiqun khalisun. Nabi kata dia munafik totok, kata Nabi. Ada salah satu pun dia munafik totok. Walaupun dia amanah, tak mungkin janji, tapi cakap bohong. Munafik totok. Walaupun dia cakap tak bohong, dia tapi berjanji, muka janji, amanah, dia amanah. Dia ni munafik totok. Walau cakap tak bohong, walau berjanji dia tak muka, tetapi bila dia amanah, dia khianat. Dia munafik totok. Bila munafik, mampus dia duduk di dasar api neraka. Innal munafiqi fi darki asfali minan nar. Kata Allah, orang munafik punya jahat, punya jijiknya, punya kotor munafik duduk di dasar api neraka. Kafir pun duduk di atas, munafik duduk di dasar api neraka. Punya jahat, kotornya munafik ni. Sifat munafik ni kotor. Tak boleh kita percayalah orang munafik ni. Allah kata duduk di dasar api neraka. Kita ingat 3-4 je ciri munafik. Ada satu lagi dalam hadis. Nabi kata, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi bersabda, inna awala nifaqi mar ta'anhu fi imamihi, rawahu al-Baihaqi. Ciri-ciri pertama orang munafik itu, ciri-ciri awal-awal ciri munafik seseorang itu kata Nabi ialah apa dia? Ta'anhu imami, dia mencaci pemimpin dia. Dia hina pemimpin dia, dia caci pemimpin dia. Itulah ciri pertama awal-awal nifak seseorang itu. Itu cirinya. Bukan yang 3-4 tadi saja. Siapa-siapa yang mencaci, yang mencaci imam dia, yang mempelekeh imam dia, ini juga adalah ciri awal munafik. Itu banyak orang tak tahu.
Orang tahu 3 tu je. Cakap bohong, berjanji mungkir, amanah khianat. Tak. Nabi kata dalam satu hadis lain, siapa yang mencaci, ciri-ciri awal munafik orang itu ialah dia mencaci pemimpin dia. Siapa yang caci pemimpin, memperlekeh, menghina pemimpin, munafik. Ya, ini munafik. Punya jahatnya munafik ni dibuat surah khusus, surah Al-Munafiqun yang membaca tadi. Patut Imam tafsirkan tadi apa dia munafik ni. Kok kita munafik pula? Nauzubillah lah. Kok ada ciri-ciri itu kepada kita yang mesti pilih kita jauhi. Sifat munafik ni. Yang munafik ni payah tuan-tuan nak tahu. Sebab bayangkan semayang sama kita berjubah serban. Bukan serban, 3 reban lagi pakaiannya tulis hanya. Tengok, bagus tapi munafik. Kita tak kenal dia. Tapi musuh kita kenal. Confirm lah ini musuh kita. Tapi munafik ni payah. Nifak, dua muka. Payah kita nak kenali. Tapi ciri-cirinya ada, munafik. Cakap bohong, munafik. Bohong. Oh, tak ada dia kata. Tetapi ada, dia kata tak ada. Ini di antara yang perlu kita fahami bersama. Jadi peliharalah iman, akidah tuan-tuan. Kita semayang, tak kira semayang ke, kamu banyak qiyamul-lail ke, kamu dah diduga dengan ASA ke apa ke, tapi kalau kamu memisahkan diri sejengkal daripada jemaah ini, terongkai, tercabut Islam daripada batang tubuh kamu. Jaga baik-baik. Kita semayang tetapi dah tercabut Islam daripada batang tubuh kita. Jadi kena hati-hati dalam suasana yang ada hari ini. Itu sebab kok mana pun kita dengarlah, kita taat kepada pemimpin kita. Pemimpin kita ni seorang ulama, pemimpin kita ni ilmunya tinggi. Dia bercakap menggunakan nas dan hadis, walak je lah. Selagi dia tak arah kita benda yang mencegah maksiat, walak sudah. Kita jangan banyak cakap lah. Itu sebab menjadi hamba ni, dah habis waktu, kita tidak bercakap panjang pula. Hamba ni, itu sebab Allah istilahkan Muhammad ni hamba. Itulah kalimah yang paling mulia sebenarnya. Dia tak kata Muhammad ni Nabi, tak kata Muhammad ni Rasul aku. Dalam ayat Isra' kan, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah memperjangkan hambanya. Dia tak kata Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Maksud Allah menjangkan Muhammad. Ataupun Subhanallah asra binabihi bi rasuli. Maksud Allah menjangkan Nabi dia, Rasul tak. Dia kata Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maksud Allah menjangkan hamba aku. Hamba itu perkataan paling mulia, bahawa Allah iktiraf Muhammad ni hamba aku, orang yang paling taat pada aku, buat apa aku suruh, dia tinggal apa aku larang, hamba aku. Kita ni kalau saya tanya, semua mengaku hamba Allah. Hamba Allah tak? Hamba Allah. Tetapi adakah Allah nak iktiraf sebagai hamba? Belum tentu. Tapi Muhammad dah diiktiraf bi'abdihi, hamba aku. Tapi kita ni adakah Allah itu hamba? Belum tentu. Kalau ada lagi apa yang Allah perintah kita tak buat, kalau ada apa yang Allah larang kita buat, kita tak akan dapat hamba. Belum tentu Allah iktiraf kita. Tapi Muhammad Allah dah iktiraf. Jadi sebab kalau nak jadi hamba ni, ikut Muhammad, kamu akan dapat Allah iktiraf sebagai hamba. Nak menjadi hamba ni, kita kena 2 syarat. Saya bagilah nak kupeh kerang, 1 tu sejam masa nak kupeh. Jadi 2 tu 2 jam. Lain kali pula. Coming soon. Kalau dipanggil lah, takut kali ni dia panggil, tak apalah kali ni last lah. 1 dia kata af'alul ibad atau a'malul ibad, perbuatan amalan hamba. Perbuatan kita, semua anggota badan taat, tunduk, patuh kepada Allah. Itulah hamba. Dia tengok segi amalan kita. Bukan amalan saja. Dah amalan kita baik, kita pergi haji, pergi umrah, sedekah, semayang, apa mengaji elok kita. Tetapi tengok fikratul ibad, fikrah dia. Fikrahnya betul tak betul. Kalau amalannya baik, fikrahnya rosak, habis tak jadi hamba. Fikrah kena betul. Semayang rajin, berjemaah, berjubah, berserban, bini 4, umrah sekali setahun, tahun, haji tiap tahun, fikrahnya rosak. Fikrahnya rosak, habis tak jadi hamba. Fikrah kena betul. Semayang rajin, berjemaah, berjubah, berserban, bini 4, umrah sekali setahun, haji tiap tahun, fikrahnya rosak. 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 Fikrahnya rosak.
Dia tolak hudud. Habis. Semayang aja. Tak. Hudud. Tak ada. Fikrah rosak. Tak boleh jadi hamba. Fikrah kena betul. Bukan ibadah saja. Termasuk kita dalam jemaah ni. Fikrah kena betul. Dua jemaah, fikrah tak betul, habis. Panjang lah kata tu. Nak kait tu dengan jemaah dan sebagainya, panjang. Af'alul ibad atau a'malul ibad dan juga fikratul ibad. Fikrah kena betul. Mayang elok, semayang. Dia kata politik tak ada dalam Islam. Rosak fikrah. Tak ada fikrah. Jadi ini kena dua untuk menjadi hamba. Tengok af'al, amal dan juga fikratul ibad. Kena betul. Dan dikata macam mana kalau kita nak Allah mencintai kita, kita kena buat apa yang Allah suka, Allah cinta pada kita, dan kita kena tinggalkan apa yang Allah larang. Buat. Allah suka kita beribadah, Allah suka datang ke rumah dia, kita datang, bahawa Allah sayang pada kita. Tinggalkan apa yang Allah benci. Kita buat apa yang Allah benci, Allah akan benci pada kita. Ini dia. Allah kita suruh datang berjemaah ke surau, datanglah. Ini kita tak datang, rumah dekat masjid je. Benda repeh 5 letak rumah ni, benda repeh. Tapi masjid tak datang. Amalan ni tak ada. Orang mengaji tak nak mengaji. Allah suka pada mengaji, menuntut ilmu. Dia tak nak datang. Fikrah kena betul. Amalan kena betul. Bila kita buat apa yang Allah cinta, Allah sayang kita. Tapi kalau kita buat Allah yang benci, Allah benci pada kita. Ini dia. Ya? Jadi ini. Jadi tuan-tuan, saya pun ada hal lagi ni. Saya ganti korang aja. Ganti orang aja. Bidang terjun kita orang. Tuan suka tak suka, saya bidang terjun aja. Tak ada akor, tak ada apa, khotan akor pun jadi kata orang ni. Saya sebagai akor je lah. Untuk memenuhikan daripada kita. Kalau tak ada, saya tak ada ni, apa kerja tuan-tuan? Tak apa pelabun tuan-tuan di kedai tu, apa labun kan? Baik sini ni ada juga lah pengisian. Saya cakap pun bukan cakap kosong. Saya gunakan dalam Quran, saya gunakan hadis. Untuk mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan nak ikut, ikut. Tak ada, tuan-tuan punya pasal. Aku dah lepas dosa, aku dah sampaikan. Dia nak ikut, tak ikut, aku dah lepas dosa. Ya Allah, aku dah sampaikan dah pada surah Ar-Rahmaniyah 108. Dia tak nak ikut, dia punya pasal. Allah nak bagi petunjuk hidayah, itu bukan kerja saya cuma menyampaikan saja. Petunjuk hidayah itu hanya Allah saja yang boleh bagi kepada kita. Jadi sekali itu dapat sampaikan tuan-tuan. Saya minta banyak kalau terasa bahasa, tapi semuanya saya buat ni kerana sayang pada tuan-tuan. Kita tak mau sayang. Kalau tak sayang, lantaklah. Kau nak munafik ke nak kafir, lantaklah kalau tak sayang. Saya sayang tuan-tuan. I love you all, tuan-tuan. Ya, sayang bagi tahu supaya kita semua besok dapat masuk syurga bersama-sama. Macam mana kita dapat berhimpun di surau ini bersama-sama, kita makan sama, kita solat bersama, kita berkuliah sama-sama, ingat-ingat sama-sama, dan saya harap kita begitu juga akan dapat bersama di syurga Allah yang kekal abadi. Itu yang saya sayang cakap tuan-tuan dapat sama-sama nanti. Jadi sekali itu, dan insya-Allah saya akan berangkat ke Gaza dalam 29 hari bulan ni. Yang 9 itu pun tak tahu lagi sebab Kelab Putra Satu Malaysia dengan MAPIM dengan Aqsa yang ada sekarang ni, semalam dah sampai ke Aris Padan, tak boleh masuk. Yang boleh benarkan 3 orang aja. Duta Malaysia di Mesir, Duta Malaysia di Palestin, dan juga Haji Aziz Kelab Putra. Yang MAPIM semua dihalau balik pergi ke Cairo balik. Tak boleh, 3 orang je boleh masuk. Tak tahu boleh masuk ke tidak, wallahu alam. Dalam keadaannya cukup tika. Yang masalahnya Mesir sekarang ni yang menjadi penghalangnya. Mesir yang jadi penghalangnya. Kalau Mesir benar kan tak apalah, Mesir yang jadi penghalang sekarang ni. Ya, nak bantuan masuk. Tapi kami esok insya-Allah 29 dijangkakan bersama dengan grup-grup daripada Eropah. Ramai mungkin akan pergi. Jadi ini oleh kerana ramai ni, tengoklah macam mana, macam dulu kan kita nak rempuh ke apa, tu tak tahulah. Ya, untuk kita masuk nanti. Jadi doakanlah kami selamat, dan siapa nak menyumbang saya serahkan untuk sumbang lagi.
Dan jangan bimbang, saya kata bahawa saya kalau sampai sana saya tak bagi. Orang ketiga saya akan bagi. 3 kali saya sampai ke Gaza, 3 kali itu saya bagi ke tangan Dr. Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestin. Dan juga kita pergi ke tempat-tempat mangsa, kita bagi kepada balu syuhada, kepada yatim, orang yang roboh, kita bagi terus. Jangan bimbang, kita akan bagi terus. Sumbangan yang kita bagi ni. Jadi boleh kita lancarkan untuk apa ni? Hari ni kali ni memang untuk apa ni? Mangsa dan juga untuk sukarelawan yang pergi ni juga kita gunakan ini. Ya, mereka juga perlu apa ni dana juga untuk pemerigian mereka dan meninggalkan keluarga mereka yang ada di sini. Ya, ramai kita akan pergi nanti insya-Allah, termasuk Ustaz Dusuki pun yang akan pergi bersama dengan kami dengan Muslim Care. Saya atas NGO Geng Ustaz akan pergi ke sana insya-Allah. Jadi teruskan sumbangan untuk kita membantu mereka. Jadi sekali itu aku qouli hadza, subhanallah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.